Sekarang. Dan makna menghendaki itu menyahajai dan sengeleng, iaitu lawan lalai. Artinya sunyi Allah Ta'ala daripada menghendaki pada memperbuatkan sesuatu daripada mungkin, maka jadi ia, atau pada meniadakan dia, maka binasa ia, dengan tidak memilihkan dia oleh Allah. Dan lawan benci padanya, dan dan lawan benci padanya. Dan makna menghendaki itu, dan makna bagi perkataan menghendaki itu. Menghendaki di mana yang ada sebut pada masalah pada huraian dahulu, pada ta'rif bagi sifat iradat. Kita kembali kepada ta'rif bagi sifat iradat dahulu, yang mana dia kata pada yang terlepas, dia katanya yang ke-10 iradat. Artinya perkehendak Allah Ta'ala, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia. Kita tengok di situ pada katanya yang dengan dia sedia mengkehendakikan. Di situlah pada perkataan yang dengan dia, dengan sifat iradat, dengan itu sifat sedia kala lagi dah Allah Ta'ala mengkehendakikan pada tiap-tiap mungkin, dan menentukan dia kan mungkin. Maka perkataan mengkehendakikan itulah di sini akan dihuraikan maksudnya. Perkataan yang dengan dia sedia menghendakikan tiap-tiap mungkin. Menghendaki itulah ditafsir di sini. Maka kembali pada tempat kitanya, dan makna menghendaki itu, menghendaki yang ada yang dia kata, yang mana dia kata dulu yang dengan dia, yang dengan dia menghendakikan tiap-tiap mungkin dan menentu. Menghendaki itu apa maknanya? Dan makna menghendaki itu menyahajai dan sengeleng. Ini bahasa petani. Sengajayi dan sengeleng. Sengeleng itu senyajai. Mana sama. Kalau petani cakap menyahajai, tak nak faham mana. Kalau kata sengeleng itu, tentu memanglah faham. Makna sama dua tu. Menyahajai dan sengeleng. Sengeleng itu apa dia? Menyahajai itulah. Dan makna menghendaki itu menyahajai dan sengeleng, iaitu menyahajai. Artinya iaitu menyahajai, artinya makna menghendaki, lawan lalai. Menyahajai atau menghendaki itu maknanya ialah lawan bagi lalai. Satu makna, dan kita tengok depan sikit, dan lawan benci. Dua makna.
makna bagi menghendaki ialah menyahjai. Menyahjai itu melawani dua perkara. Menyahjai itu lawan dua perkara. Satunya lawan lalai. Yang keduanya depan lawan benci. Jadi menyahjai maksud di sini ialah perkara yang melawani bagi lalai dan perkara yang melawani bagi benci. Kalau lalai maknanya tidak menyahjai. Kalau benci maknanya tidak menyahjai, maknanya tak kandak. Mana kalau lalai pun tidak ada kandak, kalau benci pun tidak ada kandak. Jadi dua perkara yang melawani bagi menghendaki, melawani bagi menyahjai, melawani bagi sengelai. Satunya lalai, yang keduanya benci. Saya nak bagi nampak dulu dengan secara sepitah lalu dulu. Jadi suatu perkara kita buat tetapi dengan secara lalai. Contohnya kita apa dia? Kita pegang pisau. Kita pegang pisau untuk nak potongkan ikan masalan. Kita pegang pisau untuk nak potongkan ikan. Sengaja kitanya, sengalang kitanya nak apa dia? Nak potongkan ikan itulah. Tetapi pisau itu dikena akan jari. Pisau itu dikenakan jari. Maka dikenakan jari bukan benda yang kita sengalang, bukan benda yang kita menyahjai, bukan benda yang kita nak. Itu. Seperti kita jalan-jalan-jalannya, kita berjalan-jalan, kita tengok kita berjalan-berjalan kat jalan, tersempat batu besar masalah. Dengan sebab kita lalai. Maka sekiranya kalau orang tanya, kenapa kau sempat benda tu? Jawab kitanya, tak sengaja, tak sengaja, tak kandak. Tetapi kaki tidak ada mata, dia cakap. Di kaki tidak ada mata. Kalau tanya nak ke tidak, jawabnya tak nak. Tapi dah berlaku. Tapi benda itu berlaku. Itu dikatakan lalai. Yang keduanya benci, lawan bagi kandak juga, lawan bagi menyahjai juga, tapi benci. Benci ni masalah tak nak. Kita tanya, pagi ni nak makan roti canai ke tidak? Dia jawab kata tak nak. Dia jawab kata tak nak. Tak nak itulah dikatakan benci. Seperti kanak-kanak tu apabila ibu bapa nak pisah suapkan nasi kepada dia, nak suap dia lari, nak suap dia lari, padahal dia lapar. Tapi dia benci, tak suka nak makan nasi. Benci maknanya tak nak juga. Benci dengan mana tidak menghendaki, benci dengan mana tidak menyahjai, benci dengan mana tak sengalang juga. Itu dua makna. Jadi ala kulli hal, makna menghendaki dan makna bagi menyahjai itu ialah bukan lalai, bukan benci. Itulah. Kita tengok. Dan makna menghendaki itu menyahjai dan sengalang, iaitu lawan lalai. Iaitu menyahjai itu lawan lalai. Apa makna lalai?
Artinya, arti lalai. Sunyi Allah kosong. Sunyi kosong, tak ada. Ha. Sunyi Allah daripada menghendaki, pada memperbuatkan sesuatu. Lalai-lalai di sini maknanya sunyi Allah daripada menghendaki. Maknanya tak kehendak. Allah tak kehendak. Sunyi Allah daripada menghendaki. Maknanya Allah tak kehendak. Tak kehendak pada memperbuatkan sesuatu, pada memperbuat, menjadikan, melakukan sesuatu. Pada memperbuatkan sesuatu, pada menjadikan sesuatu, pada melakukan sesuatu. Sesuatu daripada mungkin. Sesuatu itu daripada benda-benda mungkin. Tetapi maka jadi ia sesuatu. Inilah yang semisal katanya, apa dia? Pisau memotongkan jari tadi. Sebab tu kita tak tanya kenapa kau potong jari. Kita tak payah tanya sebab dia bukan sengaja nak potong jari, sebab dia nak potong ikan. Sebab dia nak potong daging. Yang kehendak dianya, yang nak dalam hati dianya nak potongkan daging. Tetapi pisau itu memotongkan jarinya. Maka tentang pisau memotongkan jari itu ialah lalai daripadanya. Dengan maknanya kita apabila kita seorang itu dia nak potong cadangan dalam hati dia, nak dalam hatinya ialah nak memotongkan daging. Kehendak dia nak tu, kehendak tu dah. Nak, kehendak mana sama. Yang dia naknya ialah memotongkan daging. Tetapi pisau itu pisau itu memotongkan jarinya. Maka memotong tu dah dikatakan perbuatan. Maka jadi memotongkan jari, tak jadi potongkan daging. Jadi cadangan dalam hati dia nak potongkan daging, tetapi yang berlakunya apa dia? Potongan jari. Sampai berdarah dari jari dia. Itu dikatakan lalai pada membuatkan sesuatu. Dalam keadaan lalai, maka benda itu jadi juga. Jadi maksudnya di sini bukan kata dia tak buat. Dia buat, seperti katanya, buat ke tidak memotongkan jari, ada buat lah. Sebab tu berdarah jarinya. Ada buat, ada berlaku ke tidak potongan jari, ketika dia nak potong daging, ada. Sebab tu berdarah jari dia. Tapi sengaja ke tidak, jawabnya tak sengaja. Itulah dipanggil kata lalai. Itu dikatakan lalai. Bukan maksud kata lalai itu tak nak buat, diam duduk seperti orang tanya tadi. Bukan masalah benci. Masalah benci itu tak nak buat di awal lagi. Tak nak buat. Kita katanya, mari potong daging korban. Malah. Dia jawab senang. Saya malah. Maknanya tak nak buat. Itu bukan itu. Di sini dia buat. Tetapi yang dia nak buat kat lain, benda yang jadi kat lain. Itu maksud katanya sunyi Allah daripada menghendaki pada memperbuatkan sesuatu daripada mungkin, maka jadi. Jadi kalau tanyanya, contohnya langit masalah. Kalau nak buat misal di sini, membuatkan sesuatu daripada mungkin, kita katanya sesuatu daripada mungkin, apa ya? Langit. Langit itu Allah Ta'ala buat ke tidak? Jawabnya buat. Apabila Allah Ta'ala buat, dia yang kuasa. Apabila dia buat, jadilah langit itu. Maka jadi, maka ada ia langit. Tetapi kalau tanya, dia sengaja nak buat ke? Tak. Dia sengaja nak buat ke?
Jawabnya tidak sengaja. Contohnya macam dia seorang itu dia tembok, dia masuk memburukan kijang dalam hutan, dia yang sengaja dia nak tembokkan kijang. Tetapi tak kena kijang, kena kepada pokok masalah. Artinya dikenakan batu. Kalau tanya kenapa kau tembokkan batu ini? Jawabnya bukan saya nak tembok batu, saya nak tembokkan kijang. Tapi tak kena. Tak kena kijang, dia kena batu. Begitulah. Jadi maksud di sini memperbuatkan sesuatu daripada mungkin. Allah mengadakan langit, membuatkan langit. Maka apabila Allah Ta'ala mengadakan langit, adalah langit itu. Sebab dia kuasa kan. Sebab dia kuasa. Apabila dia buatkan langit, maka jadi adalah langit. Tetapi tempat yang mustahil di mana? Dia buat pada takkan. Kalau kita nak cakap kitanya, apa dia? Dia buat ke tidak, dia potong ke tidak jari dia? Jawabnya potong. Sebab tu berdarah jari dia. Tapi nak ke tidak? Jawabnya tak nak. Sebab hati dia nak potongkan daging. Dalam hati dia ada nak potong daging. Tak ada nak potong jari dia pun sayang juga jari dia. Sakit juga potong jari. Kalau tanya kenapa? Tak payah tanyalah kenapa kau potong jari. Orang-orang segar, orang tak mabuk ni, dia tak potong jari dia. Orang sedar, orang biasanya tak potong, tidak ada siapa nak potongkan jari. Itu maknanya Allah Ta'ala, contohnya Allah Ta'ala buatkan langit, buatlah langit, buat sampai jadi. Kalau buat juga tapi tak jadi, itu lemah pula, itu sifat kudrat. Itu fasa sifat kudrat, maknanya dia buat, dia kuasa. Sebab sini kita cakap tentang sifat iradat saja. Kita cakap tentang sifat iradat saja. Contohnya Allah Ta'ala buat ke tidak langit? Buat. Apabila dia buat, dia berkuasa, dia bersifat dengan sifat kuasa, memanglah jadi adalah langit itu. Langit itu ada, tetapi dia buat tu pada hadiahnya tidak mengkandaki nak buat. Tidak mengkandaki. Jadi boleh jadi buat dengan secara paksa ke masalah, boleh jadilah. Katalah mana-mana sekalipun. Itu sebelah balik buat. Atau pada meniadakan dia kan, meniadakan dia kan sesuatu daripada mungkin. Meniadakan sesuatu daripada mungkin. Meniadakan sesuatu, meniadakan dia kan sesuatu daripada mungkin. Apabila meniada, maka binasa ia, binasa di sini maknanya jadi tak ada. Jadi lenyap, jadi hilang, habis. Padahalnya dia tidak, dengan tidak memilih, pilih nak buat. Pilih nak buat, pilih nak meniada. Dengan tidak memilihkan dia, dengan tidak memilihkan dia akan mengada dan meniada oleh Allah Ta'ala. Tuhan tak ada pilihan dia. Tak ada pilihan. Contohnya kalau masalahnya Allah Ta'ala mengadakan kita. Mengadakan kita. Apabila dia mengadakan kita, dia buat kita, jadi adalah kitanya. Tetapi dia tak nak. Itu lalai. Kalau tanya dia nak ke buat? Tak nak. Tapi terjadi buat. Sampai ke ada. Sebelah balik meniadakan pulaknya, Allah Ta'ala mematikan kita. Kalau tanya, dia nak ke mematikan kita? Tak, salah orang. Dia nak mematikan kawan kita. Dia nak mematikan, nak ambil nyawa kawan kita. Yang dia naknya mematikan kawan kita. Tapi dia salah ambil nyawa kita masalah. Salah pada ambil nyawa. Jadi maknanya jadi matilah kita. Jadi binasalah kitanya. Tetapi kalau tanya nak ke tidak mematikan kita, bukan pilihan dia, bukan nak dia.
tapi terjadi buat. Itulah lalai dikatakan. Itu maknanya lalai pada memperbuat. Jadi buat juga. Kalau tilik balik sebelah balik buat, meniada ke tidak, meniada. Buat ke tidak, buat. Tetapi dengan tidak nak. Tidak kandak. Itu maknanya sunyi Allah daripada mengkandaki. Dia buat tapi tak nak. Tapi kalau buat benda tu ada. Dia meniadakan suatu benda daripada mungkin, tapi kalau tanya nak ke tidak pada meniadakan suatu ini, tak nak. Tapi apabila dia meniadakan, dia kuasa nak meniada, jadi tak ada lah benda itu. Padahal pilih nak buat, pilih nak meniada tu ada ke tidak pada dia? Jawabnya tidak ada. Itulah. Itu dikatakan lalai. Kalau kita ni banyak yang kita, benda yang kita buat jadi tersalah. Ada kalanya masak ke dapur, nak jemputkan garam, nak masukkan garam, salah jemput. Ambil gula, dia bacuk, dia nak buat teh masalan. Dia nak buat teh masalan, dia nak cebok, nak masukkan gula ke dalam teh dia. Tetapi kat dapur tu ada botol gula, ada botol garam, masalan. Maka kalau tanyanya ambil garam masuk di dalam teh dia nya, berlaku ke tidak? Jawabnya berlaku. Tetapi nak ke tidak ambil garam masuk dalam teh? Jawabnya tak. Gitu dah. Itu dikatakan lalai. Yang mana lalai ini lawan bagi menghendaki, lawan bagi menyanjai, lawan bagi sengelai. Sebab itulah apabila dia akad teh tadi tu kepada tetamu dia, tetamu minum terkejut. Macam mana teh kau ni masin? Dia katanya, saya tak sengelai nak masukkan, saya tak sengelai nak masukkan garam dalam teh. Saya tak menyahjai, saya tak sengaja. Saya tak nak masukkan garam. Cumanya tangan je tersalah jemput. Begitulah. Dan lawan benci padanya, pada memperbuatkan mungkin dan pada meniadakan dia. Dan benci dan lawan benci. Menyahjai dan sengelai itu makna yang kedua, lawan bagi benci. Maknanya di sini tak nak buat, tak nak mengada di awal. Contohnya benci, contohnya kita orang tak suka makan roti canai masalan. Matanya pagi ni nak makan ke tidak roti canai? Kita jawab tak nak. Tak nak itulah dikatakan benci. Makan ke tidak? Memanglah tak makan sebab tak nak di awal lagi. Gitu. Itu benci padanya pada membuat, tak nak makan. Pagi ni saya tak nak makan sebab saya puasa. Pagi ni saya tak nak makan, tapi cakap benci itu lain pula bunyian dia. Tapi maknanya tidak nak telah juga. Tidak menghendaki, tidak menyajai, tidak sengelai itu juga. Lawan bagi iradat juga. Maknanya maknanya gitu. Dan juga pada meniadakan, benci pada membuatkan mungkin. Contohnya tadi orang tanya nak makan ke tidak roti canai pagi ini, kita jawabnya tak nak. Sebab saya dah berapa hari dah, berapa pagi dah makan roti canai, pagi ni tak nak dah, nak makan nasi pula. Jadi maknanya itu apa dia? Benci. Begitu. Itu benci pada membuatkan, pada makan. Dan ada juga membenci, tak nak pada meniadakan. Tengok seorang itu dia ada pokok besar di depan rumah dia. Ada pokok besar di depan rumah dia. Setiap orang lalu depan rumah dia, dia katanya bahaya ni pokok besar depan rumah.
Nanti ribut-ribut yang kuat, angin kuat tu bahaya. Orang pun tanya, tak nak buang ke pokok ni? Dapat rumah. Dia pun, saya tak nak buang. Tu mana tidak nak meniadakan. Tidak nak, biar duduk di situ lah. Biarkan pokok dapat rumah, walaupun dia besar, bahaya sekalipun, saya sayang. Tak nak, tidak nak apa? Tidak nak buang. Itu makna benci pada meniadakan. Maka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benci pada membuatkan mungkin, benci pada meniadakan. Mana tak nak buat. Kalau orang kita setengah pada benci itu apa dia? Malas, segan. Setengah pada benci itu sebab dia malas, sebab dia segan, sebab dia dah jemu. Sebab dia dah jemu. Contohnya roti canai tadi, setiap pagi sebulan dia pagi-pagi makan roti canai, dah jemu. Apabila jemu, tak nak makan nasi pula. Jadi sebab apa benci tu, kalau nisbah bagi kita tu, apa dia? Benci sebab apa? Benci pada membuat, benci pada meniada. Boleh jadi sebab dia malas. Boleh jadi dengan sebab dia tu segan. Ni kalau kita manusia lah. Boleh jadi dengan sebab dia tu jemu. Boleh jadi dengan sebab dia tu jemu. Boleh jadi dengan sebab dia tu tak tahu. Katalah macam mana sekalipun. Jadi maknanya tak nak, tidak ada buat sama sekali, tidak ada meniadakan sama sekali. Jadi perbezaan di antara lalai dengan benci, dia kalau kata lalai itu mana ada buat, ada meniada. Berlaku membuat, berlaku meniada. Nak tu tidak. Buatlah. Buat ada buat, meniada ada meniada, tetapi nak tu tidak. Adapun benci tak buat di awal lagi. Tak ada perbuatan, tidak ada membuat, tidak ada meniada. Macam kita puasa, apabila kita puasa tu masuk dalam kata tak nak makan. Benci daripada makan minum. Kita puasa siang, kita benci daripada makan dan minum. Tak nak makan. Mari makan, maaf, hari ni hari Khamis saya puasa. Mari makan, maaf, hari ni hari Senin saya puasa. Jadi mana tak makan, tak nak makan. Tak nak makan. Begitu. Tetapi kalau kita puasa, contohnya puasa Ramadan, tengah-tengah hari itu dia ada minum. Dia ada minum. Tengah-tengah hari itu dia ada makan. Kemudian orang tanya, kenapa kau minum? Berlaku. Dah buat perbuatan minum. Dah buat perbuatan makan. Dia jawab, saya terlupa. Maknanya tak sengaja juga. Batal ke tidak puasa dia? Jawabnya tak batal. Bukan, di situ mana dia makan atau dia minum pada waktu dia puasa, tapi ulama fiqh kata tak batal puasa. Kenapa? Kerana walaupun berlaku makan, walaupun berlaku minum, tetapi dia tak ada sifat menyahjaji, tak ada sengelai, tidak ada kehendak. Sebab tu ulama fiqh katanya tak batal kalau sedikit. Tak batal. Berlaku makan ke tidak? Berlaku. Berlaku minum ke tidak? Berlaku. Tapi tidak ada menyahjaji. Lalu tu puasa dia tak batal. Itu dikatakan lalai. Jadi pendekatannya tiap-tiap daripada lalai dan benci mengikut huraian tadi adalah perkara yang mustahil, yang melawani kehendaki dan menyahjaji. Begitulah. Dan menghendaki itulah dikata baginya ta'alluq iradat yang tanjizi qadim. Dan menghendaki yang melawani lalai dan benci. Dan menghendaki itulah
Mengkhendaki yang mana dia tu lawan bagi lalai dan lawan bagi benci. Mengkhendaki itulah dikatakan baginya, dikatakan baginya mana kita panggil, dipanggilkan, dipanggilkan pada istilah, panggilan pada istilah. Mengkhendaki itulah panggilan pada istilah kita. Apa panggilan kita? Ta'alluq iradat yang tanjizi qadim. Kalau nisbah bagi kita, kita buang qadim. Ta'alluq iradat yang tanjizi. Tengok, kalau kita katanya, orang tanya kita, pagi ni macam mana, nak makan ke tidak roti canai? Kita pun jawab, nak makan sebab saya dah sebulan tak jumpa roti canai masalah. Saya dah sebulan, dah bertahun tak jumpa roti canai. Pagi ni nak makan. Maka nak, ada perasaan nak itulah dikatakan ta'alluq iradat tanjizi bagi kita. Itulah dikatakan ta'alluq tanjizi, tapi kita hadis. Tapi itu panggil ta'alluq iradat tanjizi. Orang tanya nak makan roti canai ke tidak pagi ni, kita pun jawab nak, sebab saya dah bertahun tak jumpa roti canai. Nak sangat-sangat. Maka nak, perasaan nak dalam hati itulah ta'alluq iradat kita, yang tanjizi, lulus. Jadi masa duk menengu nak tak nak belum pada buat putusan, tidak tanjizi lagi. Tidak tanjizi lagi pada masa tu. Tidak tanjizi lagi, bahkan duk dalam suluhi. Nak tak nak. Itu tak ada jadi tanjizi lagi. Apabila menengu sekejap, nak. Jawabnya nak beli. Maka itu dikatakan ta'alluq tanjizi, ta'alluq iradat kita yang tanjizi. Kembali kepada misal pisau potong tadi, dia pegang pisau, maka pisau itu memotongkan daging. Bukan potong jari ya. Pisau itu memotongkan daging. Maka perbuatan memotong itu adalah perbuatan memotongkan daging itu adalah ta'alluq bagi kudrat kita. Ta'alluq kudrat. Adapun nak potong daging itu adalah ta'alluq tanjizi iradat kita. Kita pegang pisau, bawa pisau. Tanya nak buat apa pisau? Kita beli pisau masalah dekat-dekat nak masuk raya haji masalah, dekat-dekat nak sampai raya haji, kita pergi pisau besar. Penjual pisau tanya, Pak Cik nak buat apa pisau ni besar ni? Saya nak beli untuk nak buat potongan untuk nak memotongkan daging kurban. Maka nak beli pisau, nak guna pisau itu untuk untuk potongkan daging, maka itu dikatakan ta'alluq tanjizi iradat kita. Nak itulah ta'alluq iradat yang tanjizi, putusan kata jadi buat, artinya putusan jadi tak buat. Itu keputusan itulah dikatakan ta'alluq tanjizi. Tetapi nisbah bagi Allah Ta'ala, nisbah bagi Allah Ta'ala, keputusan Allah nak buatkan sesuatu benda, keputusan Allah nak mengadakan sesuatu benda, nak meniadakan sesuatu benda, pada sedia kala lagi dah, itu dikatakan ta'alluq iradat yang tanjizi qadim. Itu dikatakan qada. Itulah. Jadi mengkhendaki itulah dikatakan di panggilan pada istilah kitanya ta'alluq iradat yang tanjizi qadim. Itulah. Jadi pendekatannya ta'alluq iradat ialah nak itulah. Nak buat atau nak meniada. Maka itulah nak mengada, nak meniada, itulah dikatakan kena kepada ta'alluq iradat. Dia panggilan pada istilah tu panggil kata ta'alluq. Yang kita perasaan, kalau kita manusia, perasaan kita nak buat tu, tak fikir dulu nak fikir.
Nak menega ke tak nak menega, kita tidak ada kerja ni sekarang, dah habis belajar tapi tak tahu nak kerja apa, duk fikir nak menega ke, nak kerja office ke, nak buat tu, nak buat ni. Maka menengu solat ajak, solat istikharah semua, buat keputusan kata kita nak mulai menega. Apabila buat keputusan saya nak menega baju masalah, maka buat keputusan nak menega itulah dikatakan ta'alluq bagi sifat iradat kita. Lepas tu putusan lulus. Putusan begitu, itu dikatakan ta'alluq tanjizi bagi iradat kita. Nisbah bagi Allah, keputusan Allah, pilihan Allah nak mengadakan benda itu, nak melakukan begitu begini, nak meniadakan benda itu, benda ini, itu dikatakan ta'alluq iradat yang tanjizi qadim. Itu yang dikatakan qadha. Habis di situ. Jadi pendekatannya iradat, iradat itu adalah sifat yang diterjemuh dengan kata perkandak. Tetapi kalau tengok dalam kitab Baqarah, iradat dia kata mekandak. Maka mekandak tu bukan dia, kalau mengikut betul-betul terjemuh, maka mekandak tu bukan kenata sifat. Pada panggilan kitanya nak terjemuh bagi betul-betul lah, tapi maka perkandak tu adalah sifat. Kalau iradat dengan makna, sebab dia ada dua, iradat dengan makna masdari, iradat dengan makna ismi. Iradat dengan makna ismi dengan makna sifat, itu kita terjemuh perkandak. Iradat dengan makna ismi dengan makna masdari dengan makna mengkandaki, itu dengan makna ta'alluq. Sebab tu kalau kita rajak balik dalam kitab Faridah, kalau dia terjemuh iradat artinya mengkandaki. Sebab tu ulama tafsir kata mengkandaki, yang dia kata mengkandaki itu bukan maksudnya begitu. Bukan mengkandaki dengan makna masdari, bahkan mengkandaki dengan makna ismi. Sebab tu pada in dia ubah daripada terjemuh orang dulu kata mengkandaki kepada perkandak, untuk nak jadi beza iradat dengan mana sifat, iradat dengan mana ismi dengan mana sifat, iradat dengan mana ta'alluq tanjizinya. Lalu tu apabila sebut katanya mengkandaki, mana kena atas ta'alluq. Iradat dengan mana dalam bahasa Arab panggil iradat juga, tapi diterjemuh dengan kata mengkandaki dengan makna ta'alluq. Kalau iradat juga diterjemuh dengan makna perkandak, itu kena atas sifat. Begitulah. Maka nampaknya kita akhir di situ. Mustahil lawannya. Untuk nak minggu depan kita sterit pada masalah mustahil dan dalilnya. Maka untuk pagi ini kita sekadar itu dulu. Wallahu a'lam, walhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.